yang hormat, 30 duduk, yang hormat. Walaupun saya paham apa yang dimaksudkan oleh Pucung itu, sekarang ini itu sistem kita. Menteri boleh memegang jawatan pada masa yang sama, laporan-laporan seperti begitu boleh dibuat. Tetapi nanti dulu Pucung. Kalaupun Pucung bertanya dengan soal-soal begitu, saya rasa banyak bahasa-bahasa yang boleh digunakan sambil kita senyum. Saya dengar ada perkara berlaku begini. Betulkah ini pernahkah berlaku? Selain daripada terus menuduh kepada menteri yang berkenaan, ada laporan polis dibuat begini, lepas itu tiada tindakan. Itu saya rasa itu Tailo. Kalau boleh saya jawab, Tan Sri. Cuma Pucung jadi lawyer, dia jadi judge. Tan Sri, Dia jadi peguam, dia jadi hakim. I say, can you Dia please jadi sit down? polis. Jadi polis, jadi peguam, What jadi is your hakim. problem? What is your problem? Jadi I say, peguam, sit jadi down. hakim. Buat keputusan Saya sendiri. tidak mau layan orang ini Ini sampai dia. undang-undang ada. Tan Sri Speaker, Mana boleh you saya boleh tuduh? menjelaskan? Ya. Can you, okay, I will allow. Can you rephrase that kind of talk? I'm sure the minister will answer you. Minister akan Siapa jawab, ini? tapi tanya dengan Ini cara orang yang siapa? lebih baik What is daripada your itu. interest? Apa masalah kamu? Mana you boleh jatuhkan hukuman? Nah, biar Kalian saya berhormat, jawab. kalian yang berhormat. Siapa you Point nak of jatuhkan order. hukuman Biasa yang Kalian yang berhormat, apa Peraturan yang berhormat? Sila. 37, semua kena duduk. Dia nak Sila jadi teruskan, lawyer, tak teruskan, nak sila. jadi ahli Yang parlimen. kedua, point of order. Bawa ke mahkamah. Sila, Tan Sri ini betul, point of order. Boleh. sila. Tan Sri, Rephrase the word. dalam ucapan saya bangkitkan hal ini. Apabila saya bangkitkan hal ini, saya rasa menteri sudah tahu bahawa saya akan bangkitkan dari segi soalan. Saya rasa jelas. Kita sebagai ahli parlimen apabila terdapat Kita benarkan sekali dia Yang bercakap berhormat, tak yang betul. berhormat, kalau Dengar, saya pun dengar. boleh mau mendengar. Janganlah campur hal, saya sendiri mau mendengar macam mana. ada siapa-siapa lagi? Sila, Shut yang up while I berhormat, speak. yang berhormat, yang berhormat harus Kalau juga boleh, saya paham dan teruskan. mengerti di mana apabila menteri ramai nampak lagi, you siapa berdiri, lagi, ramai dia lagi. kasih laluan. Saya setuju. Bermakna Saya setuju. dia terbuka juga, Speaker. tapi jangan Tak, bukan. buat hujah yang saya sendiri yang duduk pun telinga saya tidak rasa. Apalagi menteri yang berkenaan. Itu Kurang maksud ajar. saya. Mesti ada dekorum yang tertentu. Nah, sebenarnya Tan Sri Speaker, apabila isu ini dibangkitkan, menteri tersebut seharusnya tidak jawab. Saya tidak mau menteri tersebut jawab. Kalau boleh, timbalan menteri ada dalam dewan. Beliau yang boleh seharusnya jawab. No. I say, there is a problem with you all. I say, can you keep quiet? Tan Sri, apabila ada keadaan sedemikian, lebih elok kalau menteri tersebut tidak jawab. Kerana it involves him. It's better if the answer comes. I say, Boleh. hooligans, Barisan Nasional. Hati lo. All of you all. Pucung. Hah? Boleh kita kasih peluang dulu kepada menteri untuk respon. Lama sudah berjam berbincang. Sila. Isu itu telah dipahami. Sila. Sila. Duduk. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, Pucung ada kepentingan peribadi. Kerana Pucung menjadi peguam bela kepada orang itu. Dan apa hak Pucung cakap? Ada kepentingan peribadi. Jawab dulu soalan Pucung. Jawab soalan Pucung. Jawab soalan Pucung. Itu tidak kena mengena. Walau saya pembelaan dia ataupun tidak. No, Ini you platform saya. explain the assault. Jawab kepada tuduhan terhadap kamu. You explain. Explain the assault. Inilah masalah. Banyak- Menteri tak Jangan bersih. lari daripada persoalan. Tan Sri yang betul. Answer the question. Tan Sri yang betul. Adakah kamu Take pukul over dia? now. Adakah kamu pukul dia? Beliau sepatutnya Answer the question. Tan Sri yang betul. cara Kamu Pucung. Answer the question. Kamu You Pucung. tell me. Yang berhormat, Adakah kamu yang berhormat yang di betul. belakang sana. Duduk dulu yang berhormat. Biar menteri jawab dan Pucung. Sepam, jangan dulu. Yang berhormat. Boleh tak yang berhormat dulu. Biar saya bercakap dulu. Lepas itu yang berhormat timbang. Kalaulah umpamanya apa yang ditimbulkan oleh Pucung itu lahir daripada perasaan yang benar-benar untuk membuat kebaikan, apa salahnya dia berujar seperti begini? Bolehkah yang berhormat menjawab persoalan-persoalan yang saya bangkitkan sedangkan ada begini?
Saya rasa menteri tidak akan offended. Jadi perkara yang seperti begitu boleh lagi dijawab oleh menteri yang lain. Tetapi apabila kita buat tuduhan begitu melulu, terpaksa ada reaksi seperti begitu. Berbawah ada personal interest. Jadi ini sebab saya tidak mau kadang-kadang kalau membahas kontrol sikit, exercise sikit decorum. Bukan untuk personal agenda masing-masing. Tan Sri Speaker, You- saya faham. See, Tapi you saya understand nak what I beliau mean? jawab. Itu saja, Tan Sri Speaker. Saya faham. Saya ambil daripada Tan Sri Yes. Speaker. Silakan. Okey sila. Yang belakang sana itu tolong dulu duduk dulu yang bermat. Tuan You will Yang have your Ketua. chance. Tan Sri, Tan Sri yang Ketua, Ketua. saya minta satu ruling daripada Yang Bertua. Adakah soalan yang dikemukakan oleh diamlah. Sebab macam mana nak cakap? Boleh tak ada yang bermat duduk dulu. Yang bermat. Ketua. Yang bermat. Duduk Tuan dulu. Yang Ketua. Duduk dulu. Tuan, Sepang saya- dulu. Aturan mesyuarat. Yang bermat. Saya boleh mengatakan kepada Puchong tarik balik. Kerana itu adalah sangkaan jahat. Walau apapun dia sebut. Tetapi oleh kerana saya nampak menteri tenang, dia menjawab dengan baik. Lepas itu dia kasih laluan kepada Puchong, I take it positively. Jadi apabila yang berhormat tanya begitu, kita tahu isu yang sebenar, menteri boleh bertanggungjawab, tapi apabila dia jawab, dia kata, you have one interest. Jadi bermakna di sini, dua-dua pun dia bilang ada interest. Tuan, tuan. Jadi kalau sepang campur hal lagi, tidaklah No. selesai isu Saya ini. nak bagi ruling. Tuan, saya persoalannya apa yang dibangkitkan oleh dengarlah dulu. Apa yang dibangkitkan oleh Kepung bukan persangkaan jahat. Ini satu fakta. Beliau meminta penjelasan. Tuan Yang Betul, saya minta satu ruling. Adakah fakta yang dikemukakan oleh Puchong Begini. berhak dijawab Begini oleh yang menteri berhormat. atau tidak? Begini yang Sebab beliau berhormat. adalah dalam keadaan Yang dibetul, menjadi Tuan Yang orang dibetul. yang dituduh Tuan itu. Yang dibetul. Begini yang berhormat. Saya minta satu ruling daripada Ya, Ketua. yang berhormat. Adakah beliau Begini. patut menjawab Ya, soalan itu? sila dulu. Begini yang berhormat. Kadang-kadang yang berhormat dalam parlimen ini saya pahamlah dengan pengguam-guam. You are very articulate on meanings. Sangkaan jahat dalam konteks parlimen ialah bagi saya, kena saya yang bagi definisi kepada setiap apa yang dihujah. Apabila menteri yang berkenaan, wakil rakyat yang berkenaan dari Puchong bertanya, macam mana menteri boleh menjawab? Sedangkan laporan polis dibuat kepada dia tidak ada tindakan. Dia menteri dalam negeri. Sangkaan jahat di dalam sana menurut tarifan saya ialah polis tidak berani untuk siasat menteri yang berkenaan kena menteri dalam negeri. Nanti dulu yang berhormat. Aturan mesyuarat. Tan Sri. Sedangkan bagaimana Puchong tahu bahwa tidak ada siasatan? Haruskah polis menjawab bahwa ada siasatan sekarang kepada menteri yang berkenaan? Kalaupun ada, Semua dia beruling. itu sangkaan jahat dia di dalam. Jadi itu adalah tafsiran saya. Jadi tugas kita ialah bukan tarifan itu betul, ini yang betul. Tugas saya ialah supaya persidangan dapat berjalan. Itu saja. Baik, Tan Sri. You understand? Dalam keadaan sedemikian, Tan Sri, saya nak tanya Menteri, adakah tindakan diambil terhadap beliau dan kenapa? Kalau tidak ada, kenapa? Macam mana? Itu is unfair. Yang berhormat. Soalan itu adalah tidak adil untuk menteri. Macam mana menteri boleh jawab sama ada tindakan diambil terhadap beliau atau tidak? Dia- Mungkin dia tidak tahu Aturan pun ada mesyuarat, penyiasatan. Ya, Aturan masalah. mesyuarat. Ruling sama ada Tuan Yang dia- dibetul. Sudah yang berhormat. Menteri betul, aturan mesyuarat. Isu sudah kita selesai. Sudah. Yang belakang sana itu tak apa. Menteri sila jawab. Mana yang relevan jawab. Lepas itu beralih kepada poin lain. Menteri, Sila. Menteri, lama dah beri menteri. Sebentar sikit lagi. Tan Sri yang Bertua. Apa yang dibangkitkan oleh Puchong daripada handset ini ialah ada laporan polis yang dibangkitkan sekali lagi. Polis yang dibuat pada tahun 2006. Waktu itu saya bukan Menteri Dalam Negeri. Dengan seorang pada masa itu menjadi Timbalan Menteri. Saya betul Timbalan Menteri. Apa yang berlaku di situ, Tuan Speaker? Laporan polis itu jelas menyatakan bahawa beliau dipukul. Bukan saja dipukul, akan tetapi kalau kita baca, Tuan Speaker, maklumat dalam laporan polis tersebut sangat mengerikan. Maklumat itu menyatakan beliau dipukul, memang diberikan deskripsi, detailed description about the assaults.
Selepas daripada itu, ada juga dikatakan bahawa beliau diugut akan dimasukkan dalam guni, akan ditanam dan sebagainya. Ini, ya. Ya. Ini jelas menjadi perkara-perkara yang menjadi jenayah. Ya. Kenapa tidak dikenakan tindakan? Ya. Saya hendak tahu daripada Jabatan Perdana Menteri. Bukan saja tidak dikenakan tindakan, tetapi menteri tersebut sekarang dinaikkan pangkat menjadi menteri dan menteri dalam negeri. Jadi bagaimana kita dapat, how do we have confidence yang dipertua? The system di mana ada satu laporan polis terhadap menteri dalam negeri. Ya. Kerana kamu adalah peguam bela yang ada kepentingan membela orang itu. Point of order, Tuan Yang Betul. Kamu Point menggunakan of order. Dewan Yang Mulia ini untuk melakukan tuduhan. Bukan. Sedangkan siasatan telah dilakukan ketika itu. You nak jawab. Dan kes ini bukan kes jenayah, tetapi adalah kes civil. Kamu ada kepentingan you nak untuk jawab. membawa kes itu. Duduk. This is my floor. Duduk. Point of order. You duduk. Please, duduk. Duduk. Tan Sri buat ruling tadi. Duduk. This is my floor. You want to answer? No. This is my floor. You So sit do down. you want to answer? Alian Berhormat. Nak jawab tak nak jawab? If I can listen to you, you must listen to me. I will. I'm asking you a question. Alian Berhormat. Menteri boleh menjadi. Do you want to answer the question? If you want to answer the question, I will. Duduk. Tak boleh pekik-pekik. Menteri Menteri tak boleh pekik. Alian Berhormat. Sila. Kalau Menteri, tak biadab, Menteri, itu kan Menteri. bagus. Sana. Alian Berhormat Menteri. Sana Duduk duduk. dulu, Menteri. Alian Kalau Berhormat yang pucuk belakang tak sana biadab, duduk itu dulu. kan bagus. Sila. No problem. Please Duduk. answer the question. Okay, Sila. okay. Sit down. Jawab. Sidang. Bagus. Jawab. Dua Saya nak itu. dengar. Ya. Jawab. Kes ini adalah kes civil. Bukan kes sivil. Kes civil. Jadi dalam kali Tuan Yang ini Betul. Point of order. jangan gunakan Dewan Yang Mulia ini. Kita jumpa di mahkamah. Betul. Kita jumpa di mahkamah. Point of order. Soalan saya, gunakan Dewan Yang Mulia apa ini. berlaku kepada laporan Okey. polis? Kenapa tidak ada Speaker. tindakan polis? Kalau boleh jadi kes sivil, kenapa tidak ada tindakan polis? Point of order. Duduk. Why no police action? Kenapa? Duduk. Kalau nak pukul, kalau ada Listen to me. Listen to me. Listen to me. Nak Point of tanam dalam order. bumi, Listen to me. kenapa tidak ada tindakan polis? Ha? Pucung. Tan Sri Yang Tua. Tuan Speaker. Peraturan mesyuarat. Point of order. Tuan Yang Betul. Antara Tan Sri Yang Tua, antara karakter dia dan karakter saya, dia lebih hebat kaki pukul daripada saya. Ini satu jawapan bukan kejahat. Boleh tak? Bukan kejahat. Si Alian Berhormat. Alian Berhormat, duduk. Tuan Yang Betul. Duduk. Kenyataan oleh menteri tak ada Peraturan. asas. Dia tak Duduk. boleh kata pucung tu kaki Tansi, pukul. kalau Tak saya ada boleh asas. respon Dia kena kepada tarik Duduk balik. dulu Yang Berhormat. Tuan Yang Betul. Ramai lagi yang berdiri belakang sana yang mengangkat peraturan mesyuarat. Ini peraturan mesyuarat. Sekejap. Peraturan Saya bagi mesyuarat. peraturan mesyuarat kepada Tuan Speaker, peraturan Dah lama mesyuarat. saya Kubang Pasu. setengah jam sudah. 35 Okey. 35 Point of order, Tuan order. Sila. Okey, saya baca. Yang Berhormat, kepala batas dulu. Dia berdiri awal. Sila. Peraturan mesyuarat mana Yang Berhormat? Tuan Yang Betul, saya nak minta Tuan Yang Betul untuk buat ruling kepada perkara 35.6. Seseorang ahli tidak boleh bercakap berkenaan dengan apa-apa perkara yang ada dalamnya faedah yang tepat bagi dirinya. Selain daripada perkara-perkara gaji menurut apa yang terkandung dalam perlembagaan, jika tidak diterangkan sebanyak mana faedah bagi dirinya dalam perkara itu. Saya nak minta Yang Betul untuk buat ruling. Speaker, sama. Habis peguam bela. Pucung tak layak bercakap sebab dia ada kepentingan kewangan. Ya, dia ada kepentingan kewangan. Okey, sila. Sepandai pun. Declare lah berapa yang punya interest. Berapa yang punya lah. Tajuk garang malu lah. Gaji berapa? Legal fees berapa? Mana? Declare lah berapa kena bayar berapa? Pucung kena declare berapa faedah dia terima daripada anak guam dia. Ya. Alian Berapa Berhormat, fee Alian dia Berhormat, dapat? Pucung sudah. Just Sudah kalau boleh. saya sudah mendengar cukup Tansi Speaker, I'm not going to lama. push it. Saya Tapi sudah saya- cepat mendengar. Sudah. Ibu barat sudah. Tansi Tak Speaker. apalah, tak apa. Sudah. Point of order. Ibu Barat. Ibu barat Point sudah. of order, Nancy. Menteri, saya dengar menteri sudah dapat menjawab. Saya pun puas hati dapat mendengar kedua belah pihak. Boleh menteri teruskan di lembang. Tuan Speaker. Yang Berhormat yang lain pun tolong duduk. Terima Tuan kasih. Speaker. Just on Sudahlah. 3612.
Terima kasih 36 Tan Sri Yang just a Bertuah. short one. Nanti. Kalau boleh. Yang berhormat Tanjung Tan Sri, Piai turut Yang- bertanya. Yang point of berhormat, order. tadi ada saya- yang saya sebut setuju. sana. Tak apa yang berhormat. Saya Let setuju. it go, please. Hanya setakat ini, Tan Sri Speaker. Timbalan Menteri, point of order. Kalau boleh, Menteri, point of order. Tuan Yang Bertuah. Point of order. Tuan Point of Yang order. Bertuah, kita jumpa di mahkamah lah. 36-12. Tan Sri, saya tak ada masalah. Tan Sri Yang Kerana Bertuah. saya tak ada masalah nak dengar jawapan daripada Menteri. Menteri Tan di Sri sini Yang memang... Bertuah. Tanjung Piai juga turut tunggu, bertanya. tunggu. Saya Sama ada Tan Sri Sudah, Speaker. Pucuk, I think Duduk, it's just- enough just- of this. Pucuk, duduk. Kerana Kerana dinyatakan tadi, warga Tan Sri asing. Speaker. Saya ingin menjelaskan Just give me, Tan Sri, just give bahawa me a minute. berdasarkan statistik I'm not gonna jenayah push it. indeks pada tahun I won't push 2012 it. No, Pucuk duduk. sebanyak Pucuk. 1,570 Pucuk. Point of kes order, Tan Sri. atau 1% berbanding dengan jumlah Tan keseluruhan Sri, just have a minute. 153,669 Kalau kes boleh. jenayah indeks. Kalau boleh, Berdasarkan Tan Sri. perangkaan statistik ini jelas menunjukkan bahawa jumlah jenayah yang dikeluarkan oleh Kalau boleh, warga Tan asing Sri. adalah dalam jumlah yang Menteri. kecil. Boleh dulu, Wabi Menteri. keluar. Menteri. InsyaAllah. Yang lain dulu. Peraturan Pucuk. mesyuarat. Terima Tan kasih. Sri. Dulu. Terima kasih. Dulu. Sorry. Kalau alih yang berhormat bangkitkan point of order, saya terpaksa respon kepada point of order. Kadang-kadang walaupun dalam pendapat pribadi saya bahawa terpaksa saya buat ruling, kadang-kadang saya sengaja tidak buat ruling. Karena saya mengharapkan bahawa apabila ketenangan sudah balik, ini kita dapat bermasyarakat. Tetapi Pucung, kalau Pucung push, terpaksa saya buat ruling. Ya. Jadi menteri dengan cara baik, dia pun jawab. You agresif, dia tunjuk, dia pun agresif, tunjuklah. Hanya setakat ini, Jadi- Tan Sri. Tan Sri, Menteri menyatakan saya kaki pukul. Dia, nanti betul. Dan Menteri, Ini floor menteri. kepada saya, Tan Sri. No. Kalau Pucung, Timbalan yang tua buat Pucung, Pucung. Dulu. Kepada saya, Pucuk Tan Sri. duduk. Pucuk Kalau duduk. Menteri ini Pucuk jasa, duduk. kalau berani, Pucuk duduk. you repeat it Ini outside Pucuk Parliament. dewa. And I will show you in court. Declare ini berapa banyak? Ini ini Pucuk Alih yang berhormat, Pucuk alih yang dapat berhormat. berapa banyak? Alih yang berhormat yang ini lain. pembohong di ahli parlimen. Alih yang berhormat yang lain. Cakap peraturan mesyuarat berapa? Subang, sudahlah Subang. Menipu Alih dewan. yang berhormat yang lain sudah. Sekarang menteri teruskan kepada bab lain. Saya tidak mau lagi ada gangguan. Kalau ada gangguan, saya suruh rehat. Terima kasih. Terima kasih. Sila, menteri. Terima kasih Point of order. Tan Sri Yang Bertuah. Tan Sri Speaker, saya masih Apalagi point of order. Point of order, Tan Sri Speaker. Point of order. Tan Sri Speaker, point of order saya adalah ini. Kenyataan yang kena duduk dulu. Menteri kena duduk. Point of order. Speaker yang Point of order. Point of order. Menteri kena duduk. Duduk dengar. Point of order. Duduk dengar. Order. Asyik Duduk yang berhormat. Alih yang berhormat yang lain dulu. Isu sudah selesai. Jangan lagi dipanjangkan. Sila menteri teruskan. Siapa yang berdiri on any point of order, it all. Kalau abusing all point of order, I will ask you too much. You try me. Ada lagi? Sudahlah, kita menghabiskan banyak masa pasal soal ini. Yang lain apabila berjawab-jawab terkeluar yang tidak patut untuk dikeluar. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah, Wabi Keluang, Wabi Bintulu, Wabi Kuantan, Wabi Kalabakan dan Kuala Selangor telah membangkitkan mengenai isu judi haram yang berleluasa dan apakah tindakan yang diambil oleh pihak PDRM. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, antara langkah-langkah yang diambil oleh pihak PDRM bagi pembenterasan kes perjudian di seluruh negara adalah dengan membuat pemeriksaan dan serbuan terhadap tempat-tempat yang disyaki yang menjalankan aktiviti perjudian sama ada judi berkomputer, judi di rumah terbuka atau judi haram. Statistik serbuan dan tangkapan terhadap pemain dan penganjur judi haram bagi tahun 2011 adalah sebanyak 24,505 serbuan dan tangkapan sebanyak 14,594 orang telah dibuat, dan bagi tahun 2012 sebanyak 35,520 serbuan telah dibuat dan tangkapan seramai 20,220 orang pemain dan penganjur telah dilakukan. Minta penjelasan judi haram. Boleh? Saya nak habiskan ayat boleh? Sebab itu saya ada bahas dalam pembahasan saya. Saya nak habiskan ayat sikit boleh?
Tan Sri Bertua, hasil daripada serbuan dan operasi yang dilakukan pada tahun 2012, sebanyak 5,530 kes telah dituduh di mahkamah dan sebanyak 9,635 kes masih lagi dalam siasatan. Sila kinabatangan. Terima kasih Muhammad Menteri. Saya sebetulnya ada menyentuh soal judi haram ni Tan Sri. Sebab di Sabah, Kota Kinabalu, Sandakan, kecuali daerah Kinabatangan. Sebab saya tidak benarkan. Ya. Tapi di lain-lain daerah yang berhormat Menteri, judi-judi jenis berkomputer ini tumbuh seperti cendawan tumbuh lepas hujan. Dan yang malangnya, operator-operator dia melibatkan nama baik polis. Dia kata ini polis punya. Saya marah sebab saya kata polis bukan macam begini. Dan untuk membuktikan polis tidak terlibat, saya minta Menteri mengarahkan polis dari mana. Kalau Sandakan tidak boleh, Kota Kinabalu tidak boleh, arahkan polis dari Bukit Aman. Tutup mesin-mesin judi haram di Kota Kinabalu dan Sandakan daerah-daerah lain yang tidak berlesen, beroperasi secara haram, melibatkan murid sekolah, tumbuh seperti cendawan, membuktikan polis tidak terlibat. Saya bagi tempoh 1 minggu, polis ambil tindakan. Kinabatangan tambah Penampang pun begitu. Ya, Menteri, laluan Penampang pun. judi komputer. Terima kasih Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Menteri. Mengenai judi berkomputer ini, saya lihat, setujukah Menteri? Sebab apabila serbuan dibuat, komputer dirampas, tetapi beberapa hari selepas itu buka semula. Ini adalah, saya telah sebut dalam parlimen ni Menteri, bahawa ia disebabkan bekalan elektrik dan air tidak dipotong. Dan untuk mengarahkan pemotongan ini hanya boleh datang daripada pihak polis. Pihak PBT tidak berhak memotong. Jadi soalan saya, kenapa bekalan elektrik tidak dipotong? Kerana komputer tak dapat berfungsi kalau tidak ada elektrik. Dan tuan punya premis sendiri, kenapa tidak boleh disabitkan dengan bersubahat dalam kes ini? Kalau ini kita tidak dapat lakukan, sampai bila polis tidak akan dapat membenteras judi komputer ini? Datuk Seri Menteri. Datuk Seri Menteri. Tambah sikit. Boleh saya nak sebelum Tan Sri Bertua saya jawab dulu. Saya jawab dulu, lepas tu saya bagi peluang pada kawan-kawan. Saya amat bersetuju dengan cadangan Kinabatangan dan kami telah menubuhkan special squad daripada Bukit Aman yang turun terus ke bawah untuk menentukan pembenterasan judi ini. Tan Sri Bertua, semua judi adalah haram. Dalam Islam semua judi haram. Dalam perkara ini tentu juga Petaling Jaya Utara setuju. Setuju. Nak tahu macam mana nak kontak jawatankuasa tersebut. Provok sikit je dia nak bangun. Dalam perkara ini saya ingin menyebutkan beberapa langkah yang disebutkan oleh Yang Berhormat tentang pemotongan api dan air. Kerana soal api dan air itu adalah soal kerajaan tempatan, kami telah mengambil tindakan untuk bekerjasama dengan pihak PBT bahawa special squad ini akan turun ke bawah termasuk memotong api dan air serta mengambil tindakan segera. Di samping itu juga kami telah mengadakan beberapa langkah Yang Berhormat mengenal pasti individu dan sindiket-sindiket yang terlibat dalam kegiatan perjudian berinternet dan mendakwa mereka di bawah undang-undang yang berkaitan serta mengkaji kemungkinan mengambil tindakan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram atau AMLA 2003. Kedua, membuat permohonan kepada pihak berkuasa tempatan untuk tindakan pemotongan, ini cara pemotongan bekalan elektrik dan menutup premis yang degil bagi mengelakkan mereka mengulangi kesalahan yang sama. Yang tiga, meningkatkan serbuan secara berterusan dengan kerjasama lain-lain agensi termasuk SPRM serta pihak kerajaan tempatan dengan usaha bersungguh-sungguh termasuk menghantar skuad khas daripada Bukit Aman. Menteri, saya nak mencelas sikit Menteri pasal tadi mengenai PBT. Saya mengikuti kes ini daripada awal-awal. Saya bawa di parlimen ini mengenai akta elektrik. Ya, PBT bila kita berkatakan mereka kenapa tak potong elektrik, mereka kata hanya ini boleh dilakukan oleh polis yang berpangkat tertentu. Saya bawa di parlimen ini minta akta elektrik itu diubah supaya
ya, permohonan semula elektrik itu adalah dengan persetujuan PBT. Ya, tetapi ini saya tak nampak kenapa PBT perlu bersetuju. PBT sekarang mengatakan bahawa kami boleh bekerjasama. Polis yang akan mengarahkan. Yang mana satu ni Menteri? Di dalam peraturan PBT kena bersetuju, tetapi kalau yang berhormat dan kita semua setuju, berikan kuasa kepada polis penuhnya, kita akan lakukan 100% pemberantasan. Beri. Tengok. Mula satu Menteri. Betul. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini mesin kuda ini ataupun judi haram ini, masalahnya kita di Bintulu sudah banyak mesyuarat sudah ada, kita keputusan sudah ada, termasuk tadi Yang Berhormat Menteri disebut potong elektrik, potong air. Dari sini saya ada maklumat sikit bagi Yang Berhormat Menteri. Masalah agensi-agensi terlibat itu. Bila kita dalam mesyuarat, PDRM ada sikit negatif. Kita pun ada persoalkan, polis pun boleh guna Money Laundering Act. Tetapi polis terlibat di dalam mesyuarat, dia tidak begitu favor menggunakan Money Laundering Act. Masalah sekarang, rakyat nak soal. Ini mesin kuda ini memang dalam masa ke semasa banyak tangkapan. Tapi lepas tangkapan, ini numbers of outlet tengah izin bukan dikurang, bertambah. Masalah ini, macam mana kita ada satu rancangan. Memang kita sekarang ada Yang Berhormat Menteri ada tubuh satu special squad. Kita bila boleh melaksanakan di kawasan masing-masing terlibat dalam ini mesin kuda, macam mana kita rancangan dihapuskan satu tarikh, berapa lama kita boleh dihapuskan, kita boleh buat satu komitmen kepada rakyat. Sambung sikit Menteri. Sekian. Sambung sikit Menteri. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, Jawab Menteri. Isu judi haram ni dia menular sampai ke peringkat luar bandar, dan yang masalah pada kita ialah melibatkan pelajar sekolah. Kalau di kawasan saya termasuk di Greek sekali, kita telah beberapa kali di peringkat daerah mengadakan mesyuarat untuk menyelesaikan isu ini. Tetapi antara isu utama yang disebut ialah polis kata dia tak ada kuasa penuh, majlis daerah pun sama. Jadi bolehkah pihak polis dan pihak-pihak yang berkaitan untuk mengkaji menurunkan kuasa kepada polis di peringkat daerah dan sebagainya, kalau pegawai-pegawai yang tidak ada ditempatkan untuk diselesaikan secara bersungguh-sungguh, kerana saya faham kalau Bukit Aman turun cukup bagus, tapi apakah berkemampuan untuk pergi ke semua tempat? Ini isu dia. Jadi boleh ke tidak, di samping kita turun sebagaimana disebut oleh Menteri tadi, kita bersama dan sedikit kuasa diturunkan di peringkat majlis daerah tempatan dan juga polis untuk menyelesaikan isu ini. Isu yang sama Menteri. Pendek saja. Menteri. Pendek saja. Boleh bagi chance sama Menteri dulu untuk jawab ataupun mau dengar lagi? Tapi Tan Sri, kerana Kuantan adalah sahabat lama dari Abah. Ya. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kena beri laluan. Terima kasih. Di Kuantan dilaporkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri BN ya di Kuantan bahawa ada 300 outlet dengan izin yang beroperasi yang melibatkan judi internet ini. Dan setiap kali ada serbuan berlaku seperti yang ahli-ahli yang berhormat lain katakan. Ia berulang semula. Tutup beberapa hari, dia berulang semula. Dia buka balik. Dan baru-baru ini saya terima aduan yang lebih teruk daripada itu Yang Berhormat Menteri, di mana apabila pengadu itu pula yang beri maklumat itu mendapat ugutan. Ada ugutan, ada dalang yang mengugut pula. Jadi apabila PBT nak buat serbuan, ada dalang lain. Apabila polis nak buat serbuan, ada juga yang tukang beri maklumat. Ya, jadi tak jumpa kadang-kadang tu. Ya, pergi dekat situ tak jumpa. Tak ada dah mesin-mesin tu. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya lihat ada loophole in the law. Ada loophole in the law. Jadi persoalan saya, kalau ada special squad daripada Bukit Aman pun, adakah mampu kita benteras
perkara ini habis-habisan kerana ini melibatkan anak-anak kita. Yang rosak anak-anak kita. Yang bukan saja orang muda, kadang-kadang tu orang tua pun ada. Ya, dan dapat gaji habis berjudi. Isteri dekat rumah tunggu, tak ada beras. Ya, dan mereka habis duit dekat situ. Memang ini satu gejala sosial yang mesti kita lawan habis-habisan bersama. Terima kasih. Isu-isu yang sama, Menteri. Kita tengok semua pihak sekarang bercakap tentang judi haram. Kalau dulu kita ada EO, kita ada akta. Baru saya cakap ini. Baru kita cakap. Kita ada EO, kita ada RR. Akta yang paling ampuh sekali untuk kita mengekang judi haram ni. Kenapa ada pihak yang takut? Kalau boleh kita kembalikan semula EO dan RR ni. Apa pendapat Menteri? Masalah EO disalahgunakan. Kita kata jangan takut. Kembalikan semula EO dan RR kerana kepentingan awam. Bukan untuk kepentingan peribadi. Apa kita takut? Kalau kita ada melakukan kesalahan, jangan takut. Ya tidak? Ya. Yang Berhormat Menteri, saya ada soalan yang pendek saja. Kita sokong atas segala tindakan untuk menghapuskan gejala judi di masyarakat kita, terutamanya judi internet yang haram. Apakah cara masyarakat awam ataupun rakan-rakan yang ada di sini untuk melaporkan kedai-kedai yang memang ada kes-kes begitu? Sebab kalau kita bagi kepada pihak polis tempatan, mungkin ada percanggahan. So is there a contact or mechanism to activate squad khas yang ada? Itu baru cadangan yang baik. Macam Puja Utara. Bagaimana yang disebutkan oleh Jasir juga. Saya fikir ginilah. Satu cadangan juga. Jangan beruas bagi saya jawab dulu. Okay. Sebab masa kami pun nak sembahyang tarawih juga lepas ni. Jadi kalau tak masuk maghrib, lepas tu kita sembahyang isyak, tarawih. Yang mau beruas tak perlu sembahyang tarawih. Saya ingin menyebutkan bahawa apa yang dicadangkan oleh Kuantan tadi memang benar. Dan saya fikir dalam perkara ini tidak ada pihak di sini atau pihak di sana. Soal judi, kita mesti sama-sama memeteras. Itulah sebabnya Special Squad ini tidak akan memaklumkan kepada IPK atau IPD, tetapi terus ke tempat berkenaan supaya maklumat-maklumat awal sebagaimana yang disebutkan oleh Kuantan itu tidak akan berlaku. Saya harap ahli-ahli yang berhormat dan Dewan Menteri ini berikan sokongan kepada PDRM untuk membenteras semua kegiatan judi. Minta penjelasan. Minta penjelasan. Saya fikir kerana masa telah. Special squad itu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri sebut tadi ada special squad yang boleh buat seruan. Tetapi mengikut apa yang kita tahu sekarang, di Bintulu ada 200-300 kedai internet cafe yang dioperasi sebagai pusat judi. Di Kuching juga ada 300-400 kedai. Berapa pegawai, berapa special squad yang boleh menangani perkara ini? Berapa orang pegawai akan dilantik untuk membuat sebuah tangkapan yang begitu banyak? Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi satu penjelasan? Senang tahu mana itu. Ada lampu merah, ada lampu hijau. Ini lampu merah, lampu hijau. Untuk menyenangkan Menteri menjawab, Bintulu sama Bandar Kuching boleh keluar sekejap, simbang-simbang di luar. Masih panas ditarik di luar tu. Sila Menteri. Menteri yang betul memang special squad tidak mencukupi. Tetapi kalau Yang Berhormat Kuching dapat memberikan maklumat pada saya utamakan Kuching dan Bintulu dulu untuk kita benteras. Perak juga banyak ratusan. Dan Kuantan. Menteri, satu poin saja. Saya teruskan kerana saya kesian pada sahabat saya daripada Kemaman, Menteri Komunikasi dan Multimedia. YB Keluang menyatakan status